الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Dalam Asy-Syibli mengatakan, tidakkah Allah telah berfirman, saya duduk di sisi orang yang mengingatiku. Apa yang kamu perolehi wahai manusia daripada majlis Al-Haq ini? Asy-Syibli kemudian mendendangkan syair. Saya ingat padamu, tidak saya lupa padamu selintas. Apa yang lebih ringan dalam zikir selain zikir lidahku? Saya dengan tanpa cinta mati dari keinginan. Hati pergi tanpa arah menujuku. Berputar dari timur ke barat ketika cinta melihatku. Sesungguhnya engkau hadir padaku. Saya menyaksikanmu ada di segala tempat. Saya berdialog dengan apa yang diadakan. Dengan tanpa ucapan, saya melirik yang diketahui dengan tanpa pandangan. Di antara keistimewaan zikir adalah tiada dibatasi waktu. Bahkan tidak ada waktu kecuali seorang hamba diperintahkan berzikir. Baik yang bersifat wajib ataupun sunat. Solat, meskipun kedudukan solat sebagai ibadat yang paling mulia, dalam waktu-waktu tertentu tidak boleh dilakukan. Sedangkan zikir dilakukan sepanjang waktu dalam pelbagai keadaan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat yakni zikir Allah. Orang-orang yang mengingati Allah baik dengan berdiri, duduk atau berbaring. Saya mendengar Abu Bakar bin Furaq, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, posisi berdiri dengan kebenaran zikir, jadi sifat benar dalam berzikir. Dan posisi duduk, jadi menahan diri dari sikap berpura-pura berzikir. Ustaz Abu Ali Daqqaq pernah ditanya, apakah zikir atau berfikir yang lebih mulia? Apa yang terjadi pada Syekh? Bagi saya, jawab Syekh Abdul Rahman, zikir lebih sempurna daripada berfikir. Kerana zat Allah Al-Haq disifati dengan zikir, tidak dengan berfikir. Sesuatu yang menjadi sifat asli Al-Haq adalah lebih sempurna daripada sesuatu yang dikhususkan oleh makhluk sebagai sifat Al-Haq. Ustaz Abu Ali tersenyum membenarkan jawapan Al-Syekh. Muhammad Al-Qattani mengatakan, seandainya tidak ada ketentuan yang mengatakan bahawa zikir kepadanya adalah kewajiban terhadap saya. Saya tidak mengingatinya sebagai pengagungan kepadanya, sepertiku saya mengingatnya. Lidahnya tidak mampu dicucikan dengan 1000 taubat selain zikir. Ustaz Abu Ali Daqqaq mendendangkan syair pada teman-teman sufinya. Tidaklah saya jika mengingatimu selain keinginan mengusirku, hatiku, rahsiaku dan rohku ketika mengingatimu. Sehingga seakan-akan mata-mata darimu membisikku untukmu. Celakalah zikir adalah untukmu semata. Celakah zikir adalah untukmu semata? Di antara keistimewaan zikir adalah menjadikannya diterima zikir yang lain. Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah saya akan mengingatimu. Dalam hadis, Jibril AS pernah berkata kepada Rasulullah SAW, oh Allah berfirman, saya memberikan umatmu sesuatu yang belum pernah saya berikan pada umat lain. Apa itu, wahai Jibril?
Iaitu firman-Nya yang menyatakan, kerana itu ingatlah kamu, maka saya pasti mengingatimu. Tidak seorang pun selain umat ini yang pernah mengucapkannya. Muslimin dan muslimat dan penonton rahmat Allah sekalian, masih lagi saranan, kemuliaan, kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi sifat orang beriman untuk bersungguh-sungguh mencapai kemuliaan ini. Untuk melapangkan waktu mereka sehingga Allah menjadikan lapang hidup mereka. Dengan senantiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan lidah yang dikurniakan oleh Allah, dengan hati yang dikurniakan oleh Allah Taala. Bahkan dengan seluruh anggota badan. Dan tidak ada yang lebih berhak untuk disebut dan diingati selain Allah. Tidak ada yang lebih mendamaikan, membahagiakan, menguatkan. Tidak ada yang lebih melapangkan daripada mengingati Allah. Bahkan dikatakan, siapa yang merasa kesempitan waktu, maka ingatlah Allah, insya Allah lapangkan waktunya. Siapa yang rasa waktunya macam sibuk, tak cukup. Siapa yang merasakan bahawa waktunya terhad, terbatas, maka ingatlah Allah. Insya Allah lapangkan waktu tersebut. Dan siapa yang dibalai dengan rindu pada manusia, dengan cinta pada manusia, sehingga membinasakannya, maka ingatlah Allah. Dan perbanyakkan mengingati Allah SWT. Dan ini akan mengembalikan semangat dan kebahagiaannya. Bila Dalaf atau Awaqah Ash-Shibli berkata, disebut dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Ana jalisun man zakarani. Siapa yang menyebut aku, mengingati aku, berzikir kepadaku, aku temannya. Aku duduk bersamanya. Maksud duduk bersamanya bukanlah dengan makna zahir, yakni rahmat Allah Ta'ala bersamanya. Lalu kata Dalaf Ash-Shibli, apa yang kamu perolehi wahai manusia daripada majlis di mana Allah bersama kamu? Baik, bila kita buat kebaikan, bila kita buat ketaatan, antara nilai muhasabahnya kita mesti tanya apa yang kita peroleh. Kita dapat apa? Contoh kita sembahyang subuh hari ini dan kita berzikir. Apa yang kita perolehi daripada apa yang kita lakukan? Apakah ada rasa keazaman untuk kita terus memperbaiki diri kita? Apakah ada kesungguhan untuk kita manfaatkan waktu-waktu kita sehingga bertemu dengan Allah? Demikian juga bila kita berzikir, supaya ia tidak menjadi sebutan sambil lalu. Contoh berzikir, saya zikir la ilaha illallah 100 kali. Apa hasilnya? Oh, dapatlah makan kenduri. Bukan itu kita maksudkan. Tuan-tuan berselawat 1000 kali. Tuan-tuan beristighfar ratusan kali. Maka apa yang kita peroleh? Kerana siap zikir itu akan menghasilkan kesannya. Tuan-tuan, umpama kita basuh kereta. Apa yang kita peroleh? Kereta itu kilat. Bersih dari kotoran dan daki. Umpama kita katakan bila kita menyembur minyak wangi. Apa yang kita peroleh? Ke badanlah seluruh, wangilah seluruh badan dan pakaian kita. Bila kita berzikir, saya dah sebut dengan sejumlah. Apa yang saya peroleh? Lalu kalau kita katakan tidak peroleh apa-apa, berarti ia belum cukup. Tuan-tuan, bila tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan akan bertanya, apa kesan ubat ni? Kalau kita makan, lepas makan tak sembuh, maka tuan-tuan akan bertanya, kenapa ia tidak berfungsi? Zikir ini, bila ia kuat, ataupun bila seorang selalu melaziminya, dengan satu zikir, memberi kesan besar pada diri. Apa tadi kalau ratusan atau ribu? Maka kalau seorang itu benar ingat Allah, dengan lidah dan hatinya, dengan akal dan fikirannya, dengan seluruh kehidupannya, maka dia akan melihat kesan besar. Perubahan paling besar dalam hidupnya. Oleh sebab itu bila kita berzikir pada Allah, maka lihatlah pencapaian zikir itu dalam diri kita. Bukan berbangga dengan angka dan bilangan. Bukan gembira dengan berapa kita buat dan berapa kali dah kita ulang. Tapi di mana kesan zikir? Kalau kita dapati zikir tak punya kesan, maka perbaiki zikir itu.
Kalau kita dapati zikir tidak memberi bekas, maka minta Allah yang memerintahkan kita berzikir padanya. Moga kalau kita sebut astaghfirullah, kesannya kita jauh dari dosa dan maksiat. Bila mana kita menyebut la haula wala quwata illa billah, menjadikan kita bersemangat dan kuat. Melihat pertolongan Allah yang senantiasa ada. Bila mana kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, menjadikan kita tidak meremehkan walau sekecil mana pun nikmat yang datang pada kita. Melainkan kita berkata alhamdulillah. Maka demikian persoalan yang kita tanya. Syibli menyebut dalam syairnya, dia kata, saya ingat padamu ya Allah. Tidak, saya lupa walau selintas. Saya tak akan lupa walau selintas, walau sekejap, tak nak. Terus. Ya Allah SWT. Apa yang lebih ringan dalam zikir ialah selain daripada lidah. Allah jadikan lidah ini untuk kita menyebut Allah dengan mudah. Allah tak jadikan zikir ini dengan anggota-anggota lain kerana ia akan menjadi berat dan beban. Kalau zikir ini dengan tangan kita kalau angkat benda berat sekilo, 10 kali dah penat. Kalau dengan kaki juga begitu. Kalau zikir dengan pergerakan kaki, sebagaimana seorang penari, penat kita. Maka Allah jadikan zikir hanya dengan sebutan mulut. Mulut. Kenapa Allah jadikan ringan? Supaya kita dapat sebut banyak. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, وَذْكُرُوا كَثِيرًا وَذْكُرُوا ذِكْرًا كَثِيرًا. Ingat Allah dengan ingatan yang banyak. وَذَكَرُوا كَثِيرًا. Dan mereka orang beriman itu, dia ingat Allah banyak-banyak. Maka Allah bila turunkan syariat, maka Allah pasti akan menurunkan syariat yang ringan. Maka syariat zikir ini dibuat oleh apa? Lidah. Maka lidah seringan-ringan fizikal dan jasad kita yang menyebut nama Allah. Tuan-tuan boleh menyebut berapa kali tuan-tuan nak buat. Kemudian kata syairnya lagi, selain zikir lidahku, saya dengan tanpa cinta mati dari keinginan. Tuan-tuan bila seorang itu berzikir, segala keinginan nafsunya mati. Maksudnya dia tiada keinginan nafsu dari sudut yang bercanggah dengan perintah Allah SWT. Kadang-kadang kita rasa masih bernafsu buat maksiat. Masih bernafsu untuk lalai dan leka. Maka berzikir. Supaya tak punya nafsu lagi. Tak punya kecenderungan cinta pada perkara yang menyalahi perintah Allah SWT. Hati pergi tanpa arah menujuku. Berputar timur ke barat. Ketika cinta melihatku, sesungguhnya engkau hadir padaku. Tentang hati kita manusia sentiasa liar. Maka jinakkannya dengan berzikir. Tidak kita fikir sana, duk fikir sini, takut sana, takut sini, harap sana, harap sini. Dia berputar-putar sehingga contoh kita boleh mati dalam rumah kita tanpa buat apa-apa. Dia kebimbangan kita. Hari ini saya katakan kesedihan bukan kerana banyaknya musibah yang kita lalui. Tapi banyaknya kita berfikir tentang musibah. Musibah itu ternyata taklah berat. Tapi hati ini yang letak, yang fikir lama sehingga jadi berat. Musibah ni macam satu perjalanan, tuan-tuan lalu dan pergi. Tapi tuan-tuan yang dah 3-4 tahun kita masih fikirkan. Yang cerita 3-4 hari. Padahal yang berlalu-berlalu. Musibah inilah satu hentian kita yang seketika. Kemudian kita akan tinggalkan. Tuan-tuan pernah sakit, kemudian dah habis sakit. Tuan-tuan sakit pernah memilukan, menyakit. Kemudian dia sakit itu masih ada, tapi dah ringan, dah kuat. Tuan-tuan bila berlaku kematian, tuan-tuan sedih. Sedih. Tapi ia sudah berlalu lama. Dah berlalu lama dah. Tak ada lagi kematian sekarang. Maka kita patut kembali tenang. Manusia tuan-tuan bukan mati kerana musibah. Tapi ingatannya pada musibah. Lama ingat bila berlaku sesuatu. Kita bila gaduh dengan orang. Patut dah habis, selesai. Tapi duk teringat lagi, teringat. Yang kita gaduh, teringat. Di hati kita tu membengkak. Dia apa yang kita fikirkan. Oleh sebab itu hati ini tempat di mana punca manusia kena banyak penyakit. Dan hati ini berfikir terlalu banyak. Melainkan orang yang berzikir pada Allah. Dan saya kata memang fitrah kita. Bila berlaku sesuatu yang kita tak ingini, kebimbangan, ketakutan. Kita duk fikir. Kadang-kadang kita buka kedai, kita berniaga. Hari ni untung. Tapi fikir esok kan kalau tak untung macam mana. Ini. Kadang-kadang tuan-tuan kita dalam hidup, duit ada, pencen pun ada, dalam bank pun ada.
Tapi kita masih bimbang nanti kalau ada apa-apa macam mana. Akhirnya kita mati dalam fakir walau kita kaya. Hatinya rasa macam tak cukup. Maka bagaimana kita nak stablekan hati, kuatkan? Maka berzikir pada Allah. Kata Syekh lagi, sesungguhnya engkau hadir padaku. Zikir pada Allah sehingga kita rasa kehadiran Allah. Saya menyaksikanmu ada di segala tempat. Di setiap tempat kita boleh ingat Allah. Di setiap tempat. Bukan saya ingat Allah di masjid. Saya cuma ingat Allah di surau. Di semua tempat Allah ada. Dengan maksud tuntutan dan rahmat Allah Ta'ala pada kita. Ada orang, dia beribadat ikut tempat. Bagi dia Allah cuma ada kat Mekah, kat Madinah. Bagi dia Allah cuma ada dalam masjid. Allah cuma ada bulan Ramadan. Allah cuma ada sekian. Kerana kecuaiannya dalam mengenali Allah. Allah berada di semua tempat. Dengan maksud, di semua tempat kita boleh ingat Allah. Kenapa khususkan masjid? Tuan-tuan dah ingat Allah. Kenapa perlu kita hanya ke Mekah? Sebab itu ramai orang, saya rindu nak ke Mekah kerana saya nak buat sekian-sekian. Tuan-tuan rindu dia ke Mekah kerana dia nak buat sekian-sekian. Sedangkan apa yang dibuat sekian-sekian itu boleh dibuat di mana-mana. Namun bila dia melihat Allah pada satu tempat, bukan pada seluruh tempat. Akhirnya, kalau kat Mekah okeylah. Baik, bagus. Balik cerita sama. Maka orang ini tidak jumpa Allah mereka pada tempat tertentu. Macam mana kita nak? Umpama contoh. Tuan-tuan nak jumpa raja hanya di istananya atau tuan-tuan nak jumpa di mana-mana? Mana tuan-tuan rasa lebih mulia? Nak jumpa cuma di istana dipanggil khusus. Dengan situasi khusus. Waktu khusus. Maka kita pun pergi. Dengan kita setiap hari boleh jumpa dia. Makan, minum, tidur sekali boleh. Mana lebih kita rasa mulia? Ni nak jumpa Allah, kena ke Mekah dulu. Beli tiket dulu. Lepas tu kena batal kerja ni, batal kerja tu. 2 minggu kat sana. Baru rasa ingat Allah. Sekelas datang Allah seronoknya Ustaz. Dengar Imam Mekah baca. Imam Masih Gudang tak seronok macam tu Imam Mekah. Dengar Ustaz. Zikir Rasulullah sebut subhanallah. Ini kan hati dia melihat Allah pada satu tempat. Maka orang macam ni tidak akan berjaya. Untuk menikmati, untuk mengasihi keagungan Allah di semua tempat. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, Nabi SAW. Nabi berada di Madinah. Tak adalah Nabi nak fikir nak pergi Mekah setiap minggu. Atau suruh para sahabat pergi Mekah setiap minggu. Atau pergi ni, erik semua sahabat buat kuliah kat Mekah. Walau Mekah Madinah dekat dengan Nabi SAW. Kerana Rasulullah mengajak umatnya mengingati Allah di semua tempat. Atau para sahabat yang bila kewafatan Nabi SAW bertebaran seluruh dunia. Tak ada pun fikir, dah Rasulullah wafat kita pakai duduk Mekah belaka lah, mati Mekah. Macam ayat-ayat orang kita lah. Buat rumah kat Mekah, mati kat Mekah. Seolah-olah kita ni dia ajar untuk takbir Mekah je, bukan takbir dunia. Duduk Mekah belaka, dah stop situ. Sedang di sini kita, bukan kita katakan, bukan kita menuduh orang Mekah tu tak ingat Allah di semua tempat. Bukan begitu. Maksud kita, muhasabah diri kita. Apakah kalau kita rasa kelazatan cuma di sana, hati kita masih lagi perlu diperbaiki. Kelazatan menyembah Allah di mana-mana. Kelazatan menyembah Allah di mana-mana. Saya berada di Mekah, saya berada di Malaysia, saya berada di mana-mana negara, kelazatan menyembah Allah. Kelazatan mentaati Allah di mana-mana. Kerana ini semua bumi Allah. Sebab itu para sahabat tak peduli mereka mati di mana. Kerana mereka sudah mendapat kelazatan mengingati Allah. Ada sahabat mati di Taif, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu. Ada sahabat yang mati di Mesir, ada sahabat yang mati di bumi Syam. Ada sahabat yang mati di tempat-tempat yang jauh daripada Mekah dan Madinah. Ini yang dimaksudkan oleh Dalaf Ash-Shibli. Saya berdialog dengan yang diadakan. Saya sentiasa berdialog dengan Allah. Maksudnya, ialah bila kita sentiasa ingat Allah, sentiasa datang ilang baik. Ilang yang baik. Lalu kita seperti bercakap-cakap dengan ilang yang baik. Kalau saya buat macam ni, macam ni. Allah jaga saya. Allah pelihara. Atau bukankah kita ni punya monolog? Itu perbualan diri. Tuan-tuan sentiasa bercakap dan tuan-tuan bantah apa tuan-tuan cakap. Petang ni saya nak jumpa orang. Tak boleh petang ni. Esok lah. Esok pun macam saya tak free. Tuan-tuan cakap, tuan-tuan balas.
Ada orang yang tuan-tuan berdialog. Tapi orang yang berzikir dengan Allah, dia akan berdialog dengan Allah. Jadi dengan ilham yang Allah berikan padanya. Sehingga segala keputusannya itu baik. Percakapannya baik. Tindakannya baik. Kerana seorang yang sentiasa dipandu oleh Allah, maka sentiasa kebaikan akan nampak pada setiap tutur kata, perbuatan, semua perkara. Lepas tu kita sebut bahawa kalau banyak ingat Allah, banyak ingat Allah, maka hati ni akan berbicara dengan kita dengan ilham Allah yang Allah berikan pada kita. Maka orang ni melihat, dibuka kasyaf, dibuka hijab, dibuka kepentingan-kepentingan dirinya sehingga dia melihat pada perintah. Kemudian kata Syekh Dalaf lagi, saya tanpa ucapan, dengan tanpa ucapan, saya melirik yang diketahui dengan tanpa pandangan. Baik, saya bercakap dengan Allah tanpa ucapan. Ialah benda dalam diri, hati kita. Dan kita memandang bukan dengan mata. Memandang Allah bukan dengan mata, tapi dengan makrifat. Memandang Allah dengan ilmu. Kita tidak dapat memandang Allah dengan mata kita. Tapi kita pandangnya dengan keimanan kita, keyakinan kita, makrifat. Lalu kita melihat Allah SWT akan kebesarannya, kekuasaannya. Baik, ini semua datang daripada kesan zikir. Berarti bila Dalaf Asyibli kata, kamu ingat Allah dan Allah bersama kamu, apa kamu dapat? Biar aku ceritakan apa yang aku dapat. Dan zikirku pada Allah. Sehingga tiada ingatan yang lebih kusuka daripada ingat Allah. Dan tiada ku lupa walau satu lahzah, satu ketika dalam melupakan Allah SWT. Dan lidah aku ni sentiasa ringan menyebut nama Allah Ta'ala. Dan hatiku punya arah untuk aku tuju. Tidaklah ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Dan sudah mati nafsu syahwatku. Dan aku dengan zikirku kepada Allah, maka aku melihat Allah Ta'ala di semua tempat. Dan aku dengan zikirku kepada Allah Ta'ala, sentiasa datang ilham yang baik. Kemudian, jadi tuan-tuan tanya, kita dah zikir, tuan-tuan dapat apa zikir? Saya zikir hari Jumaat, saya zikir Sabtu, Ahad. Apa kita dapat? Oh, dapat lah ni 100. Tuan-tuan kena cek apa yang kita dapat. Kenapa? Kerana penting untuk menilainya. Untuk memperbaiki cara berzikirnya. Untuk memperbaiki waktu zikirnya. Barangkali tuan-tuan zikir pada waktu tuan-tuan sibuk. Sehingga zikir itu tidak tertanam dengan kukuh. Itu kita sebut semalam. Kita memilih sebahagian paginya, sebahagian petangnya. Bahkan kadang-kadang ialah malamnya. Kan malam kita lapang. Sebelum kita tidur, tak ada benda kita ingat. Lalu kita ingat Allah, nasib Allah pelihara kita. Kata Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, ma min rajulin yanamu la yadhkurullaha azza wa jalla. Illa bala syaitanu fi udhunih. Wa aimullah. Laqad fa'ala bi sahibikum al-laylata. Tidak ada orang yang tidur di malam hari. Lalu tidak menyebut nama Allah, malaikat syaitan akan kencing kat telinganya. Kencing kat telinga. Saya katakan, bila kita nak ingat Allah, asalnya ingat Allah setiap masa. Tapi manusia tidak mungkin melakukan demikian dengan sempurna. Lalu kita perlu peruntukkan waktu yang paling bernilai, yang sekira-kira kalau tuan-tuan sebut nama Allah, tuan-tuan tak ingat benda lain. Antaranya sebelum tidur. Sebelum tidur, kita dah rehat semua benda. Anak kita pun dah tidur. Barangkali pasangan kita pun dah tidur. Barangkali telefon kita pun dah tidur sekali. Semua dah dalam keadaan kosong, lapang. Ini waktu paling bagus ingat Allah. Maka gunakan dalam kesempatan sebelum kita lena tidur. Tuan-tuan ambil masa beberapa minit sebelum lena tidur, dia letak kepala atas bantal. Sehinggalah tuan-tuan ruyuk hilang. Agak-agak beberapa minit. Tanya orang sebelah kita. Bini kita lah. Abang letak hilang tu, abang hilang. Dia nampak hilang. Tapi kita ada satu fatrah waktu. Waktu tuan-tuan bersedia atas katil, tuan-tuan bersedia untuk tidur, tuan-tuan ada satu fatrah waktu. Waktu itu terlalu bernilai. Amat bernilai. Dan siapa yang ingat Allah, ketika itu Allah akan hantar malaikat jaga dia. Rahmat Allah bersama dia. Dan itu menjadi penentu dia akan mengawal atau bangun lambat. Itu akan menjadi penentu dia bangun bersemangat atau bangun lemah. Dan itu juga jadi penentu hari baik dan hari buruk dalam mentaati Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tak ada seorang pun yang tidur
Tapi dia lupa menyebut nama Allah, syaitan kencing di telinga dia. Kata kita kalau kena kencing marah. Kata syaitan kencing kita lagi tu. Orang kencing kita hilang duit. Syaitan kencing kita hilang agama. Kata orang marah, oi kena kencing dia tu. Kata cuma hilang dunia. Mungkin Allah ganti lebih baik. Awak nak kencingkan saya, Allah ganti saya lebih baik. Kata bila hilang agama, Allah takkan ganti lebih baik. Tak ada pun kita tengok orang yang hilang agama lalu Allah ganti lebih baik. Tidak. Dah hilang agama, kerana bila sesuatu kita hilang paling bernilai di sisi Allah. Allah tak nilai. Lalu kita tak nampak itu bernilai, maka Allah tak akan bagi lagi. Kita kalau hilang dunia, Allah tak pandang dunia itu bernilai. Sebab Rasulullah menyatakan apa yang Allah kata tentang dunia. Lau kanatid dunya, kalau sekiranya dunia ini ta'dilu, menyamai sebesar sayap nyamuk. Janaha ba'udatin, masaka minha kafiran. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin, masaka minha kafiran. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, orang kafir teguk air pun Allah tak kasih. Sebab kamu kafir. Tapi Allah beri kafir ni banyak air. Jadi kalau kita hilang dunia, kita sedih teruk sangat, Allah marah. Awak hilang dunia macam gini, sedih sampai tak pergi masjid, tak pergi surau. Sampai dalam semayang duk ingat musibah dunia. Allah marah, Allah tambah lagi musibah tu. Kita bila musibah dunia, belajar untuk lupa secepat mungkin. Belajar untuk ingat nikmat, sekecil mungkin nikmat yang kita ada, sehingga sebesarnya. Sampai dia menenggelamkan musibah. Kan orang beriman setiap kali datang musibah, dia akan tenggelamkan musibah dengan syukurnya. Yang banyak, nikmat banyak. Tapi, kalau sekiranya datang musibah pada agama, biar sedih kita panjang. Kerana sedih pada musibah agama, menambahkan agama kita. Sedih kita tuan-tuan waktu muda banyak buat maksiat. Waktu kaya banyak duit kita habis ke benda haram. Kita pun sedih. Bagaimana hisab aku akhirat kelak. Bagaimana aku ditanya. Sedih ini, makin sedih makin Allah tambah agama. Makin Allah tambah agama. Sedih pada perkara agama kita. Dosa kita pada Allah. Ya Allah suruh kita bersedih bab tu. Tapi hari dunia jangan bersedih. Jangan bersedih hari dunia. Hari dunia tak layak untuk kita sedih secara melampau. Kita sedih dengan kematian anak-anak dan sebagainya. Mereka ini berpisah untuk tunggu kita di syurga. Tuan-tuan boleh redha anak berpisah untuk urusan dunia. Berpisah kita sebab dia kerja kat Sabah, Sarawak. Berpisah kita sebab duduk asrama. Sebab kita tahu ada kebaikan untuk dia. Maka bagaimana kita tidak redha bila anak kita berpisah untuk tunggu kita di syurga. Untuk berada di syurga. Untuk berada tempat yang lebih baik. Jauh daripada kepenatan dunia dan tipu dayanya. Sebab itu Allah Ta'ala muka kalau kita laku sesuatu musibah duk menangis melampau-lampau. Duk sedih melampau-lampau. Sampai lupa nikmat Allah Ta'ala. Hilang kenikmatannya. Jadi kita sebut tadi, kalau hal dunia yang hilang, jangan tunjuk sedih melampau. Biasa je. Tak nilai di sisi Allah. Tapi kalau agama yang hilang, tuan-tuan kena sedih panjang. Saya semalam kenapa tak pergi kuliah subuh? Dia sedih panjang tu. Tuai semalam. Tidur lewat. Tak ingat Allah. Saya barangkali sudah dikencing syaitan ni. Syaitan kencing saya. Sehingga saya jadi makin lalai. Sebab itu kata lebih masuk orang yang tidur tak sebut nama Allah. Maka syaitan akan kencing. Saya dah sebut bila syaitan kencing kita, apa yang rosak agama. Sebab itu masa nak tidur tuan, ni masa yang paling bahaya. Bukan sekadar baca Al-Mulk, bukan sekadar baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Bukan sekadar kita membaca surah Isra. Bukan sekadar kita membaca surah Ar-Ra'd. Apa-apa surah yang warid daripada Nabi SAW baca ataupun tidak. Kita tak boleh tidur pula malam ni, payah sangat nak tidur ni. Mungkin minum kopi. Tuan-tuan tengok kopi tu, tengoklah peluang untuk kita buat ibadah. Elak taubat aku tak nak minum kopi ni, kita kata. Padahal selama ni minum kopi banyak juga. Tidur. Mudah tidur. Ada waktu tuan-tuan. Allah tak nak beri kita masa tu. Akhirnya kita pun tak boleh tidur. Tapi kita tak menghargai waktu. Ada waktu kita terkejut tengah malam dan tak mampu lagi untuk tidur. Allah beri kita peluang tu.
Kita manusia hamba Allah, banyak mana Allah beri peluang, jarang menghargainya. Jangan menghargainya. Tuan-tuan tua ni peluang. Tak ramai orang sempat tua. Ada orang 30 hati dah. Bila kita diberi tua, ini kesempatan. Allah beri sakit, itu peluang. Ini kalau tak sakit, lompat dunia saja. Maka itu peluang. Kata Allah Ta'ala berikan orang-orang yang melalaikan kita dari akhirat. Hilang. Maka itu peluang. Banyak. Kita ni kalau nak hitung peluang Allah pada kita. Nak buat baik. Banyak sangat. Allah jadikan anak kita besar. Bekerja sibuk. Itu peluang. Dan mana saya sibuk nak masak untuk anak-anak. Mana masanya saya nak itu. Ini tak ada dah. Peluang. Tapi akhirnya mereka cipta masalah. Sebab ni orang yang memang suka masalah. Suka menimbulkan masalah untuk agamanya sendiri. Ketika Allah mengangkat segala alasan agamanya, dia letak balik alasan baru. Untuk dikekal menjadi orang yang beri alasan. Allah dah angkat anak-anak besar, dia beri alasan cucu pula. Tak habisnya. Allah angkat pula alasan cucu. Beri cicit besar kena jaga ni. Maka sampai bila dia akan terus beralasan? Ada benda yang bukan masalah dia. Bukan kewajiban dia. Bahkan dia dengan berbuat demikian telah merosakkan sistem. Contoh kita. Ni atuk nenek. Kalau atuk nenek jaga cucu, dia akan merosakkan cucu lebih daripada memperbaiki. Biarkan anak cucu kita dijaga oleh anak dia sendiri. Supaya dia taat pada mak ayah dia. Bukan Islam ajar taat pada atuk dia. Taat pada mak ayah dia. Kita atuk nenek campur urusan cucu. Kita pun mula jaga. Ayah dia tegur, mak dia tegur anak dia. Kita, cucu aku kau jangan usik. Kita ajar anak kita derhaka. Kita ajar cucu kita ni derhaka pada mak ayah dia yang sebenar. Ni cucu saya, Ustaz. Ayah dia ada nak ambil saya. Jangan ikut ayah kau, ni ikut atuk. Ayah kau kalau kau ikut pun bukan dia. Cakna kat kau. Ni atuk ni pencing masa banyak biar atuk jaga. Tadi dah rosakkan sistem. Kan atuk yang didik tak akan sama dengan ayah yang didik. Apatah lagi yang penting, tuan-tuan anak-anak ini mesti patuh wajib pada mak ayah. Saya jumpa orang yang dididik oleh atuk nenek. Apa kesan? Saya dah sebut apa kesan? Derhaka. Sehingga ayah tegur dia tak peduli. Dia tak rasa bersalah bila gaduh dengan ayah dia. Tapi dia rasa amat bersalah bila gaduh dengan atuk dia. Padahal kewajibannya taat pada ayah dia. Akhir anak ni rosak. Lepas tu kita atuk nenek. Saya bukan kata anti jaga cucu. Tak boleh, tak ada cucu lagi. Yang tu cakap, saya cucu kat 40 dah ni. Cucu saudara. Kita bukan bercakap berdasarkan pengalaman, kita bercakap berdasarkan perintah Allah dan larangan. Dan kita taklah kata, saya tak akan jadi macam dia. Wallahu bissawab. Kita berharap tidak. Baik, saya kata, jangan, waktu Allah dah angkat masalah agama kita untuk lebih beragama, kita buat masalah baru. Kita pegang satu benda yang bukan tanggungjawab kita. Contohnya saya sebut tentang atuk yang menghabiskan masa pada cucu dan cicit ataupun orang yang bukan kewajibannya lagi untuk didik atau jaga. Sehingga dia rosakkan sistem pendidikan untuk anak-anaknya. Cucunya pada mak ayah dia. Terakhir, cucu-cucu yang taat pada atuk tapi derhaka pada mak ayah. Maka tetap dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Ya, kita jaga berpada. Contohnya kita manja dengan cucu berpada. Jangan lebih pada sempadannya. Biar anak kita didik dia. Biar dirasakan kecintaan ayah dan ibunya. Bukan kecintaan kita. Biar mak ayah dia dirasa. Supaya dia lebih patuh, lebih taat. Kita ni tuan-tuan tumpang sikit je lah. Tumpang berteduh sekejap. Tapi itu bukan tugas kita dan peranan kita. Kalau kita reka benda ni, kita lebih merosakkan cucu daripada mengislahkan. Contohnya kalau saya atuk, ni anak saya ataupun ayah pada cucu saya. Jom kita balik, long balik. Saya akan kata, ikut, ayah dah panggil balik tu, pergi balik. Dengar cakap ayah. Tapi kita kata, tak ayah. Ayah kau kata balik, duduk dengan atuk. Jadi ayah ni kena pujuk pula ni. Atuk tu kata, jangan, atuk. Kau jangan pandai-pandai nak wadik cucu aku. Tak pula dah. Dia boleh marah nak, kau jangan pandai-pandai wadik cucu aku. Itu cucu dia, tapi si ayah lebih berhak. Secara hadanah, secara hukum.
Bukan kita tak ada prioriti tu. Jadi di sini, ruang masa yang saya katakan, kita ni semua, Allah beri peluang banyak untuk ingat Allah. Tapi kita abaikan. Tak boleh tidur malam, itu ruang untuk ingat Allah. Lalu kita abai. Tetap kita cuba bergolek untuk tidur. Kita gunakan ruang tadi. Ini baca Quran, berzikir, sampailah kita tertidur. Tak amal zikir, sampai tuan-tuan tertidur. Sebagai satu kesungguhan mengisi masa sebelum kita tidur. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang tidur tanpa ingat Allah dikencing oleh syaitan. Kemudian di antara keistimewaan zikir, boleh pada mana-mana waktu. Dia tak ada istilah diharamkan berzikir. Ustaz zikir dan jamban, awak boleh zikir dan hati. Tetap zikir itu wujud. Tapi sembahyang, ada waktu diharamkan sembahyang. Bagi wanita yang berhaid, haram disembahyang. Haram disembahyang. Bagi keadaan waktu tertentu haram kita solat sunat. Yang kita sebut waktu diharamkan, waktu tahrim. Itu selepas subuh kita nak solat sunat mutlak, tak boleh. Waktu matahari terbenam, kekuningan, tak boleh. Matahari tegak atas kepala, tak boleh menaikkan hari Jumaat. Nak sembahyang sunat mutlak. Waktu lepas asar, tak boleh. Kita ada di waktu di mana kita diharamkan untuk melakukan solat. Dan ini disebut sebagai makruh tahrimi ataupun haram, tapi sifatnya adalah dosa kecil. Ada tak waktu zikir diharamkan? Semua dibenarkan. Bukan kita dituntut berzikir setiap masa, kerana tidak ada waktu diharamkan. Oleh kerana itu, bila kita sebut kelebihan zikir, kita memperbanyakkannya kerana tiada larangan. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sifat orang beriman. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang sentiasa ingat Allah berdiri. Baik. Berdiri ini maksudnya solat. Dan dia adalah keadaan sebenar-benar ingatan pada Allah. Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain. Aqimis salata lidzikri. Tunaikan solat untuk ingat aku. Pada waktu kita alpa leka, bangun untuk solat. Maka ini gambaran ingat Allah keadaan berdiri. Yang kedua, bila Allah sebut perkataan qu'udan, duduk. Kan duduk. Kata Abu Bakar bin Fura, siapa yang berzikir pada Allah ketika duduk, maka dia telah membersihkan dirinya daripada dakwaan palsu dan daripada sifat hipokritnya, pura-pura. Kerana orang yang ingat Allah, dia akan ingat Allah setiap masa. Bila Allah menceritakan tentang hipokritnya munafik, apa kata Allah tentang munafik? Wa idza qamu ila salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah sebut 3 sifat munafik. Bila mereka bangun berdiri untuk solat, mereka bangun dengan malas. Dan bila mereka solat, mereka riak nak tunjuk pada orang. Dan mereka tidak menyebut nama Allah melainkan sikit. Jadi mereka cuma menyebut nama Allah ketika orang tengok mereka. Waktu mereka berdiri untuk solat. Tapi ketika mana mereka duduk rehat santai, mereka tak akan ingat Allah. Jadi kalau kita duduk, kita ingat Allah, kita telah membersihkan diri kita daripada hipokrit dan munafik. Kita memang benar orang ingat Allah. Dan waktu mana kita baring pula ingat Allah, maka kita benar-benar orang beriman. Waktu orang baring tidur, biasa orang tak ingat Allah, melainkan orang ingat untuk tidur dan bangun. Tiba-tiba dia ingat Allah. Ini orang-orang yang sempurna iman. Yang mulia keimanan. Yang berdiri, benar-benar waktu kita mengingati Allah. Waktu kita duduk untuk menafikan sifat hipokrit, munafik. Waktu kita baring, benar-benar kita beriman kepada Allah. Tak jarang orang tengah baring, dia boleh ingat Allah. Jarang. Melainkan orang terpilih. Sebab tu kita dah sebut sebelum ini, zikir ni, Allah yang pilih kita untuk menyebut namanya. Kerana itu bersyukur pada Allah bila Allah pilih kita menyebut nama Allah. Walaupun kita tak rasa manis. Bagaimana kata Abu Usman Al-Hiri. Syukurlah pada Allah kerana Allah jadikan sebahagian anggotamu untuk taat padanya. Disebut oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya orang yang lidahnya sentiasa menyebut nama Allah, kelak dia akan masuk syurga dalam keadaan ketawa. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, innal ladzi alsinatuhum rutbatan innal ladzina alsinatuhum rutbah bi dzikrillah yadkhulu ahaduhumul jannata wa huwa yadhaku
Sesungguhnya orang-orang yang lidahnya sentiasa basah menyebut nama Allah, kelak dia akan masuk syurga dengan keadaan ketawa. Kata orang lain masuk syurga senyum. Dia masuk syurga ketawa besar dia. Kenapa? Dia ahli zikir. Kalau kan Abu Darda di sahabat Rasul, dia tak akan reka cerita ni. Mesti dia dengar daripada Nabi SAW. Dia faham kelebihan zikir. Dengan zikir ni menjadikan, kalau di dunia Allah jadikan zikir tu kita tenang. Yang ni tuan-tuan, Allah dah beritahu, yang beritahu kita Allah, tapi tak ramai buat dan tak ramai percaya. Tetapi sudah terbukti tentang orang yang berjaya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, tenang. Tenang. Tapi kita masih mencari tenang lain. Kita pun pergi Langkawi untuk tenang. 3 hari 4 malam. Kita pun pergi ke Eropah 12 hari 10 malam. Kita pun pergi nak tenang serabut. Serabut, tengok anak serabut. Tengok laki pun serabut. Tengok bini pun serabut. Semua serabut. Lalu kita cari jauh untuk tenang. Jauh. Untuk cari ketenangan. Dan kita tetap tak dapat benda yang sama. Balik cerita sama. Kalau jenis ada masalah, tetap tidak kuat menghadapi masalah. Allah dah beritahu rahsia ketenangan. Tapi tak ramai orang nak buat benda ni dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau buat berjalan sungguh. Habis korek tabung, pecah tabung nak berjalan ni. Saya menabung setahun saya nak berjalan. Nak tenang hati. Nak tengok juga macam mana Balkan ni lawa, orang kata lawa. Walau belakang rumah dia lagi lawa pada Balkan. Tapi tak perasan nak. Orang kata lawa, dia pun nak pergi. Bukan marah orang melancong ni, ceritanya macam tu. Orang yang cari tenang. Jadi saya baca kisah orang cari ketenangan ni. Dia ada satu resort dekat Kenya, dalam hutan. Bayarnya 25,000 pound sterling satu malam. Sebab apa? Boleh tengok gajah, badak macam tu. Dia tenang cari sampai dalam hutan. Tengok gajah tenang. Tuan-tuan, bagaimana orang ni kalau tahu melihat penciptanya dia akan tenang. Dia sampai peringkat ni kita teruk, hati kotor. Tengok badak pun gembira. Macam tu. Tengok bini serabut, tengok badak okey. Tengok badak air, badak sumbu. Oh, bahagia. Tengok kawan-kawan dah tak bahagia rosak. Tengok binatang pula. Jadi bahagia. Tentu hati kita rosak. Hati kita rosak. Sebab Allah ajar. Tenang orang beriman, dia akan bermula dengan ingat Allah. Memang tenang. Itu kita kena buru benda tu. Masalah saya sebut tentang kita. Saya dan tuan-tuan kita. Kita cuba berburu untuk ketenangan dunia ini dengan sepenuhnya. Duit habis banyak. Masa habis banyak. Sanggup. Tapi kita tak bersungguh mencari ketenangan dengan mengingati Allah. Di mana kita bersungguh? Tuan-tuan nak belanja berapa ribu untuk dapat keinginan tenang mengingati Allah. Saya ni sanggup bayar dengan business class sekian untuk cari ketenangan di luar negara. Dapat main salji. Ada tu air dalam peti sejuk ya boleh. Boleh main salji. Boleh pegang salji sekilo. Oh seronok. Seronok ambil gambar sekeping. Seronok ni main salji. Lepas tu balik jadi apa? Biasa sama. Uja ni main salji. Jadi bila kita sebut tentang diri kita, saya berbelanja besar, saya bersungguh dalam cari ketenangan, mencari tempat-tempat ni. Tapi apakah kita berbelanja besar? Dan bersungguh-sungguh dalam mencari ketenangan, menyebut nama Allah. Masalahnya kita tak melakukan dalam hal agama Allah perkara yang sama macam kita buat hal dunia kita. Bukan sentiasa agama ni kita buat secara part time. Kejap. Tapi kita nak banyak. Nak tenang biar macam tu jadi macam orang hebat. Tapi kita buat cuma sikit. Begitu angan-angan manusia bila beragama. Dalam agama sentiasa berangan buat sikit nak hasil banyak. Dalam hal dunia dia sanggup buat besar walaupun hasil sikit. So, dia promosi sana promosi. Cik je hasil. Dia habis elang dah puluh-puluh ribu pun tak apa. Untuk hasil kecil. Tapi untuk agama, sentiasa kita, masalah kita. Buat kecil nak hasil besar. Bak dunia sanggup buat besar lah hasil kecil. Itu kita menzalimi hak kita pada Allah. Kita zalim. Sedangkan ketenangan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala dah bongkar. Dah cerita. Nak tenang, kamu ingat aku. Berzikirlah. Sehingga disebut Abu Darda ni orang yang sentiasa zikir pada Allah. Masuk syurga ketawa. Dari ni kalau saya cerita masalah saya, berbandang masalah.
Banyak masalah saya anak-anak ni. Tahu saya pun tanya pada diri saya. Apakah saya mengasihi Allah dengan sewajarnya? Kalau hari ini saya dibalai dengan banyak hal-hal yang menyusahkan hati saya, maka saya tahu ini kesalahan saya dalam cuai mengingati Allah. Itu jawapan dia. Kerana dunia ni memang Allah jadikan penuh ujian. Tuan-tuan akan diuji dengan pasangan, tuan-tuan akan diuji dengan anak-anak, tuan-tuan akan diuji dengan jiran tetangga. Tuan-tuan akan diuji oleh seluruh manusia. Seluruh. Memang fitrah sunnatullah pada bumi begitu. Tapi Allah dah bekalkan kita kekuatan tenang dengan mengingati Allah, zikir. Tapi kesungguhan kita dalam hal itu agak lemah. Lemah sangat-sangat. Bukan dalam mengingati dunia jauh lebih banyak. Walaupun dunia menduka citakan kita, kita nak ingat juga dia. Dan sembahyang kita nak ingat. Ini tengah-tengah tidur pun sembang dunia lagi, nak ingat lagi. Kita cuba sedihkan diri kita sendiri. Kita cuba, saya katakan ada waktu, saya cuba untuk melupakannya. Bukan saya ingin mengabaikannya. Kalau kita hidup kat dunia. Tapi saya nak ambilnya dengan jiwa yang tenang dan jiwa yang kuat. Saya tak nak ambil dunia dengan jiwa rapuh. Kerana musibah akan lebih berat. Jiwa yang mengambil dunia, jiwa tenang, dia boleh uruskan dunia dengan baik. Sehingga dia mendapat pahala yang banyak. Ini disebut dalam hadis. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang kaya yang menuai pahala yang banyak. Sebab apa orang kaya ni tuai pahala banyak? Sebab dia ambil dunia dengan tenang dia. Ingat dia pada Allah. Lalu dia pun menguruskan dunia. Kita ambil dunia dengan jiwa kacau bilau. Sampai dalam sembahyang duk fikir dunia. Kacau bilau gitu. Itu dah ambil dunia sampai kacau urusan-urusan yang menjadikan kita patut ingat Allah dengan lebih banyak. Dalam tengah sembahyang pun goyang kaki. Vibrate tadi pun. Tak reti dia nak tepi. Dia tak boleh nak berpisah sekejap, tak boleh. Sekejap ke tak boleh pisah, kita nak sembahyang 2 minit, 3 minit. Telefon ni letak depan tu, dia mengadap senang nak baca mesej. Oh, mesej masuk. Dia tak berani nak tutup sekejap. Setengah kita. Kita bukan kata orang lain, kita kata kita. Setengah kita mungkin. Kadang letak juga dalam poket, biar dia vibrate. Beritahu ada orang call. Kita menzalimi diri kita dalam mengingati Allah. Lalu kita mengharapkan hasil yang besar. Hasilnya, ingat Allah saya jadi sekian. Tak mungkin begitu. Kita ini disebut tilka izan kismatun dhiza. Pembahagian kita ni pembahagian cacat. Sebab saya sebut tadi, hal dunia tuan-tuan letak segala usaha, segala effort untuk dapat. Suatu yang agak kecil. Kecil je. Tapi hal akhirat tuan-tuan letak kecil, nak dapat benda besar. Berangangnya. Sebab itu dia sebut, laisal iman bitamanni. Laisal iman bitamanni. Iman ni bukan berangan-rangan. Iman ni adalah satu usaha yang kuat. Usaha yang kuat. Sebab itu orang yang kita tengok, yang Allah beri agama, kan dia bersungguh untuk dapat agama. Sungguh dia. Maka Allah ikat dia dengan istiqamah. Tapi kalau hari ni kita tak istiqamah, kerana kita tak bersungguh. Istiqamah hanya terhasil pada orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau tak bersungguh tuan-tuan, kejap ada, kejap tak ada. Kita bimbang, tali itu akan putus, tali istiqamah kita. Maka akhirnya kita akan melihat agama jauh daripada kita. Kata Abu Ali Daqqaq, bila ditanya, mana lebih afdal, zikir atau fikir? Maka jawab murid dia, Syekh Abdul Rahman. Dia kata yang paling afdal antara zikir dengan fikir ialah zikir, bukan fikir. Kenapa? Sebab begini, Allah disifatkan dirinya dengan ingat, bukan dengan difikirkan. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, la tafakkaru fi ala'illah, wa la tatafakkaru fi dhatillah. Lihat nikmat Allah, fikir nikmat Allah, jangan fikir tentang Allah. Sebab Allah tak boleh kita fikir. Tapi Allah boleh kita zikir. Kita berfikir tentang Allah tak akan mencapai hakikat sebenar kerana kita lemah. Okay, zat Allah ni macam mana? Tak boleh. Allah nak suruh kita kenal dia dengan banyakkan zikir. Kita bukan kenal Allah dengan berfikir tentang Allah. Tapi kita kenal Allah dengan cara banyak berzikir tentang Allah. Lalu waktu kita zikir Allah, maka Allah kenalkan dirinya mengikut kadar zikir kita. Kemudian kita dah baca hadis sebelum ini. Allah akan letakkan kedudukan hamba berdasarkan bagaimana hamba meletakkan Allah dalam hati dia. Kita bukan kenal Allah dengan fikir. Kita tak mampu fikir Allah. Dan kita punya akal terlalu dangkal untuk fikir Allah. Tapi Allah berikan kepada kita, tidak.
untuk berzikir banyak-banyak. Dengannya kita akan kenal Allah. Lepas tu kalau tuan-tuan lihat, sepakat para ulama, semua ahli makrifat tidak akan mengenali Allah melainkan melalui jalan zikir. Semua para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka semua ialah ahli zikir. Sehingga Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau kamu tak tahu. Sehingga Allah menamakan Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan zikir ini dan kamilah yang akan memeliharanya. Allah menamakan Quran sebagai zikir. Dan Allah menamakan para ulama'nya sebagai ahli zikir. Bukan semua para nabi alaihimussalatu wassalam ialah ahli zikir. Dan tak ada orang melalui jalan ini melainkan dengan zikir. Bukan saya kata sebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Nabi kita yang ajar. Tuan-tuan nak gerak sini baca doa ni, baca zikir ni, baca zikir ni, baca zikir ni. Rasulullah SAW yang ajar pada kita. Mengingatkan kepada kita. Dan semua aspek. Pas sembahyang Nabi tunjuk zikir. Sebelum tidur Nabi tunjuk zikir. Kita pergi haji, pergi umrah Nabi ajar zikirnya. Waktu kita tawaf, waktu kita sa'i. Waktu kita di padang Arafah, Nabi yang ajar zikirnya. Kan Nabi ada zikir. Supaya kita disibukkan semuanya dengan zikir. Atau tuan-tuan kalau datang sesuatu gangguan dalam diri kita, maka kita akan berzikir. Mengingati Allah SWT. Atau tuan-tuan kalau kita terlepas satu kebaikan yang hebat, kita menggantikannya dengan zikir. Kata seorang ulama bernama Ibn Labbaj. Idza khalauta minat ta'allumi wat tafakkuri faharrik lisanaka bidzikri wa khassatan 'inda an-naumi wa idza hazabaka amrun fastarji'. Maksudnya bila kamu terlepas daripada majlis ilmu ataupun majlis muhasabah dan berfikir, maka gerakkan lidahmu untuk berzikir. Kadang-kadang kita terlepas benda-benda yang besar kebaikan. Maka kita kena tampung balik harik lisanaka bidzikr. Nanti dengan zikir. Saya hari ni subuh lewat subuh. Biasa subuh pukul 6. Tengok dah. Hari ni 6.30 subuh. Maka kita terlepas waktu-waktu afdal subuh. Bagaimana menampaknya? Harik lisanaka bidzikr. Gerakkan lidah kamu untuk zikir. Zikirlah banyak sikit. Tak tahu subuh lewat. Kalau kita ni datang pada ilmu dan habis dah. Misalnya. Maka tanpa dengan berzikir. Kita kadang-kadang nak sedekah. Orang kita nak sedekah dah tak ada dah. Jadi tolong sikit. Kita baru nak tolong niat, nak tolong kejap. Masuk dah lari dah dia. Lalu setiap kebaikan kita terlepas. Harik lisanaka bidzikr. Maka zikir. Maka tuan-tuan dapat kelebihan. Kadang-kadang tuan-tuan lihat. Saya dan kita terlepas untuk peluang untuk berbakti pada mak ayah kita. Sekalipun kita dah berbakti dengan baik, kita tetap rasa kita masih terlepas peluang untuk berbakti dengan sebenar-benarnya. Orang anak yang soleh, anak yang bertakwa. Tak mungkin dia rasa telah membayar harga khidmat dia pada ibu ayah. Tak mungkin. Melainkan kalau dia jahil tentang agama. Dia mungkin kata, saya dah puas hati, saya dah balas jasa ayah saya, mak saya. Kata ungkapan ini melainkan dia jahil tentang betapa besar hak mak ayah yang dia tak mungkin dapat balas. Walaupun saya katakan, itu Ustaz, panjang dia sakit 2 tahun, saya lah Ustaz, basuh berak dia. Awak tak dapat balas. Walaupun awak dapat jaga ayat puluhan tahun sekalipun dengan sekali, awak belum balas dia. Belum. Ibu pun belum. Lepas tu saya katakan, kalau anak tu soleh dan berilmu, dia tak pernah rasa dia sudah membalas jasa ibu ayah dia. Dia tak pernah rasa. Walau dia sudah buat. Dan kita rasa kita terlepas momen ataupun waktu untuk kita berbakti dengan mereka. Maka zikir. Bagi menampak kekurangan. Kadang-kadang saya rasa saya mungkin terlepas waktu-waktu tertentu dalam menyempurnakan tanggungjawab saya pada isteri dan anak-anak saya. Mungkin. Maka saya gantikan dengan zikir. Kadang-kadang isteri melihat saya kurang khidmat dengan suami saya. Padahal isteri dah baik dah ni. Tapi dia rasa macam kurang. Maka gantikan dengan zikir. Maksudnya, setiap kali kita merasa kekurangan dalam perkara yang sepatut kita buat. Tak, saya dah didik anak-anak. Tapi saya rasa saya masih cuai didik anak saya. Walaupun dah bagus dah, kita dah kecil yang hantar tadika agama, ajar Quran, ajar halal, ajar haram. Kita dah jadikan dia berjaya dengan segala usaha yang kita mampu buat.
Namun kita tetap rasa ada sesuatu mungkin kita terlepas pandang. Dalam membesarkan anak-anak kita. Kita bimbang Allah katanya. Maka gantikan dengan zikir. Dan demikian, setiap kebaikan kita terlepas. Maka gantikan dengan zikir. Moga-moga Allah mengampuni kekurangan yang berlaku pada kita. Maka itulah kedudukan zikir. Pengganti kepada setiap keutamaan, kelebihan yang terlepas daripada kita. Kadang-kadang saya katakan tuan-tuan saya, kita macam kita sebut contoh mak ayah kita, contoh jiran kita pernah ada jiran. Kita terlepas peluang buat baik pada jiran kita. Rugi kita. Oh, jiran saya ni baik, saya terlepas buat baik pada dia. Maka saya akan berzikir. Setiap kali kita rasa banyak kebaikan kita terlepas dalam hidup. Atau muda-muda kita terlepas banyak Ustaz. Orang muda duk sibuk mengaji, belajar. Saya ni macam tak reti nak belajar ni. Duk sibuk, tak kaya juga. Kawan-kawan saya pandai jaga waktu dia. Saya ni maghrib masih lagi tengah jalan. Taklah saya berjaya sangat pun, tapi sibuk dunia ni macam. Ya, ada orang dia pada saya tak macam saya. Datang gantikan dengan zikir. Jadi segala kecuaian kita dalam hidup perlu diisi kembali supaya ia nanti di akhirat kelak kita tak akan diazab dengan kekurangan ini atau tak dipersoalkan. Dan datang zikir akan membantu kita dengan kebaikan, dengan kemuliaan. Kerana ini yang Allah perintahkan. Sebab itu Allah suruh kita perintah. Allah perintah kita zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Macam saya sebut, tidak ada pun ibadat mereka Allah akan tentukan banyak mana mereka zikir. Zikir ni tak ada tentu banyak mana. Kalau tuan-tuan sebut saya dah 1,000, tidak banyak. 2,000, tak banyak. Lagi mana tuan-tuan boleh sebut, tuan-tuan sebut. Sampai bila? Sampailah kita berpisah daripada dunia ini. Dan kita akan dapati setiap yang kita zikir menjadi kemuliaan akhirat kelak. Ada zikir akan menjadi tanaman-tanaman dalam syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih, ghuisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang berkata subhanallahil azim wa bihamdih, akan ditanam baginya sebatang pohon kurma dalam syurga. Dalam syurga tuan-tuan ada satu tapak tanah dipanggil Qi'an. Qi'an ialah tanah syurga ini akan dinilai ikut amalan orang yang atas dunia ni. Antara amalan yang dinilai ialah zikirnya. Jadi satu, bila orang Arab sebut Qi'an, tanah subur. Tanah ini disediakan untuk setiap kemuliaan yang dibuat oleh ahli dunia. Antaranya ialah siapa menyebut subhanallahil azim wa bihamdih. Dan riwayat lain menyebut subhanallah wa bihamdih. Urisat lahu nakhlatu fil jannah. Akan ditanam baginya sebatang pokok kurma. Dan disebut dalam satu hadis, malaikat duk rajin duk cocok tanam pohon-pohon kurma ini. Tiba-tiba malaikat berhenti. Maka tanya malaikat, kenapa berhenti? Sebab empunya pokok ini sudah berhenti zikir. Maka aku pun berhenti. Dia semua sudah lemah zikir. Berhenti. Lagi dia zikir ditanam. Lepas itu nanti bila masuk syurga, orang di antara benda yang akan membezakan syurga tadi daripada kebaikan itu ialah zikirnya. Orang yang lebih banyak zikir, dia akan dapat kesan zikirnya dalam syurga kelak. Bukan sekadar dia akan masuk syurga dengan ketawa, sebagaimana kata Abu Darda. Bahkan dia akan melihat sesuatu yang lebih memuliakan dia daripada ahli syurga yang lain. Bila ahli syurga lain melihat, kenapa kelebihan kamu mengatasi kami? Maka jawapannya kerana zikir. Lebihnya pada zikir. Sebab itu tuan-tuan kita bersaing untuk berzikir. Mengasihi Allah Ta'ala yang merupakan ibadat yang tak pernah ada yang rugi, tak pernah ada yang celaka, tak pernah ada orang yang kita katakan dibiarkan tanpa dirahmati oleh Allah, walaupun dia sekadar berzikir satu perkataan. Maka datang rahmat Allah. Bagaimana orang yang berzikir setiap masa dan detik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.